Dia tengok duit KTPN tak ada, okeylah kita berjumpa di kedai mamak. Sop sen. Reply tengah malam. Okey bang, tak sabar rupanya nak pergi kedai mamak. Sop sen. Akhirnya faliqaun, berjumpalah dia di kedai mamak tersebut. Bila berjumpa, nak order pun cut cost. Maklumlah duit tak ada. Mi goreng mamak, bimbang juga. Akhirnya satu gelas besar aja air buah, 2 straw. Minum laga-laga dahi. Romantik kononnya, nak muntih ai. Muntih pula muntah. Itu pengaruh Arab tu. Oleh sebab itu tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, ketika mana jumpa, tengok pisang ada dekat atas meja mamak. Pisang pun pisang lah. Koyak kulit pisang, you gigit sikit pisang, I gigit sikit pisang. Satu pisang kongsi 2 mulut. Macam monyet. Romantik kononnya. Ketika mana berjumpa, dah zina belum? Belum. Ketika tu akhirnya bila dah berjumpa, dah makan, dia pun bawalah pasangannya naik 125 ZR. Seat pula condong, baik punya. Yang lelaki bawa laju brek, laju brek, laju brek. Kenapa tak dia suka brek? Aku pun muskil. Yang perempuan kat belakang disebabkan terlampau laju, jadi kan tak sejuk, peluklah pasangannya kat depan. Allahu Akbar. Bila dah jadi tak sejuk dan sebagainya, akhirnya lelaki pun menggeliat-geliat sana dan sini. Lepak dekat Tasik Unicel, lepak dekat Taman Titi Wangsa jauh sikit. Last dia kata, ya kita makan-makan dah, jalan-jalan dah, rasa letih lah nak berehat. Kan kita sedang bersandiwara dan berehat ni bang kat Taman Tasik Titi Wangsa. Contoh, tak boleh lah bila rehat sini, jom kita rehat kat hotel bajet. Tu dia. Akhirnya fawaqan, terjadilah apa yang jadi yang namanya zina. Maka Islam bimbang tentang fenomena ini. Dia melarang daripada 7 ataupun 8 step ini, daripada mulanya lagi. Sebab ini adalah nilai universal, prevention is better than cure. Sebelum terjadi apa-apa lagi, maka Islam menyebut wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya dia adalah seburuk-buruk jalan. Maka mendekati itu adalah pada 7 dan 8 step yang disebutkan. Kerana kesan yang sangat buruk yang mungkin kita akan bincangkan pada pusingan yang akan datang oleh panel-panel yang lain. Sekian dahulu, wallahu a'lam bisawab, wallahu a'lam tak boleh jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, jangan letih lagi. Dah letih pula ketawa lah kita ni kan. Ustaz Zamli disebut macam mana cerita cara Islam dan macam mana Islam ni menekankan soal mula-mula pandangan lagi. Pandangan yang kena jaga kan, kena tundukkan pandangan. Dan lebihnya lelaki Ustaz kan, lelaki yang biasa memulakan pandangan. Tak apa, kita tengok macam mana saudara Hilal nak uraikan lepas ni. Persoalannya sekarang, gejala zina, gejala couple yang tak tentu hala, berpegang tangan, bermesra-mesra, beringan-ingan, kemudian berat-berat. Semua yang berlaku sekarang ni ialah fitrah kita, keinginan setiap manusia nak bercinta. Dan Allah bagi setiap seorang insan tu ada nafsu dia. Dan macam mana nak salurkan nafsu itu? Lepas tu kita pergi kepada saudara Hilal insya-Allah. Soalan seterusnya, macam mana pengurusan cinta cara Islam untuk kita ikuti dan jadikan pedoman bersama insya-Allah. Silakan saudara Hilal. Terima kasih kepada yang berdatang majlis, khususnya yang dihormati aktif-aktif hormat pada malam ini. Dan tidak dilupakan rakan-rakan panel senior-senior ni, Ustaz Zamli, senior Jordan, senior dalam umur dan sebagainya, pengalaman berumah tangga pun pastinya senior. Dan Puan Fatimah Fatin aja. Fatin tu. Bila pengurusi cakap Fatimah, saya rasa alamak aku dah salah tulis kat Facebook tadi. Okay, Fatin, okey. Puan Fatin walaupun lebih muda tapi lebih senior daripada saya dalam rumah tangga. Jadi, dan paling saya tidak lupakan audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi alhamdulillah kita syukur Allah Ta'ala kerana pada malam ni kita dapat bertemu dalam forum bicara santai Cipta Campus ini. Jadi tadi alhamdulillah kita telah mendengar penyampaian yang bersemangat daripada Ustaz Zamri. Saya minta maaf sebab saya tidak sesemangat itu. Jadi saya mau ginilah saya Jadi saya harap audiens boleh bersabar dengan kelemahan saya ini.
Jadi saya ingin mengajak bila saudara moderator melontarkan soalan berkenaan dengan pengurusan cinta Walaupun tadi Ustaz Zamri kita telah memberikan definasi berkenaan dengan cinta, tapi saya ada definisi saya yang tersendiri berkenaan dengan cinta. Bila orang cakap apa itu cinta, maka saya mendefinisikan cinta itu sebagai kalau benar cinta mesti hendak ke syurga. Apa-apa yang membawa ke neraka itu bukan sesekali nama dia cinta. Pada saya sangat tak logik bila seseorang tu cakap awak, I love you, lepas tu kita sepak orang tu masuk dalam api. Bermakna tak bermakna cakap I love you tadi? Semestinya tidak. Bagaimana kita cakap kita sayang dengan seseorang, kemudian kita rosakkan dia? Maka begitulah perumpamaannya. Orang-orang yang bercinta tetapi melanggar syariat Allah SWT, seterusnya menyeret diri dia dan pasangan dia ke neraka Allah Ta'ala. Bagaimana perkara itu boleh kita namakan sebagai cinta? Telah jelas konsep kejayaan di dalam Islam adalah sesiapa yang dimasukkan ke dalam syurga dan diselamatkan daripada api neraka, sesungguhnya dia telah berjaya. Allah tak cakap kejayaan-kejayaan yang lain di dalam Al-Quran. Allah tak cakap 4 flat, Allah tak cakap berderet-deret, Allah tak cakap rumah besar, Allah tak cakap kereta besar. Tapi Allah cakap pada kita dalam surah Ali Imran ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Itulah dia asas kejayaan. Itulah yang buat orang tak ponteng kelas. Itulah yang buat orang tak songlap duit bila dia dapat kerajaan. Itulah orang yang akan berdisiplin, yang amanah, yang jujur, kerana dia hendak menjadi orang yang masuk ke syurga Allah Ta'ala dan selamat daripada neraka ni. Maka begitulah orang-orang yang bercinta, bagaimana kita menguruskan cinta. Maka kita akan menguruskan cinta dari segi Islam. Kita akan uruskan cinta dengan syariat Allah Ta'ala. Bagaimana uruskan cinta dengan syariat Allah Ta'ala ini? Pertamanya, kita tidak akan mendekati zina. Itu adalah satu pendekatan yang kita tidak akan dekati. Allah Ta'ala telah nyatakan dengan jelas dalam surah Al-Isra, kalau saya tidak silap, kalau saya silap, betulkan saya Ustaz. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tadi Ustaz Zamri kita dah baca ayat ini. Dan jangan kamu sesekali dekati zina. Sesungguhnya itulah perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Maka kita tidak dekati zina. Allah bukan kata jangan zina, Allah kata jangan dekati. Buat apatah lagi. Maka kita sebagai orang yang nak bercinta di atas jalan yang syarak, first kali kita kena cakap pada diri kita, adakah cara aku nak approach si dia ini, baik kita ni lelaki ataupun kita ni perempuan, adakah cara kita ini syarak atau tidak? Itu cara pengurusan. Berkongsi pengalaman, saya pun jatuh cinta juga Saya jatuh cinta dengan isteri saya sekarang ini. Saya jatuh cinta dengan dia. Apa yang saya buat? Saya tak approach dia. Apa yang saya buat? Saya jatuh hati, saya risik dia. Risik macam mana? Saya tanya guru-guru saya yang kenal dia satu sekolah dengan saya tanya. Jadi kalau katalah, alah kau sama sekolah, senanglah cerita. Kalau tak sama sekolah pun, insya-Allah kita ada je kabel-kabel, kawan-kawan, atau kita pun ada kenalan perempuan yang boleh pergi tanyakan berkenaan dengan dia, berkenalan dengan dari jauh macam tu. Kita tanya apa yang kita boleh buat, macam tu. Kalau rasa dah sesuai dengan dia, bila saya rasa tengok, oh dah sesuai dengan dia, saya Allah izin pula berkawan dengan keluarga lelaki dia. Abang dia dan adik dia adalah abang lelaki, abang mesti lelaki abang dia dan adik lelaki dia adalah rakan kepada saya. Maka saya ambil peluang untuk pergi ke rumah dia. Ambil peluang pergi rumah, gentleman lah, kata nak kahwin Waktu tu umur saya sekitar 18 tahun dan dia baru umur 16. Hari ni saya umur 23, dia umur 21. Saya pergi sebab saya rasa itulah jalan yang syarak. Kita tak approach dia, kita tak mengorat dia, kita tak SMS dengan dia. Kalau betul nak kahwin, betul-betul nak kahwin, ikut jalan yang betul. Pergi jumpa mak ayah dia, tapi tak berani cakap lah, sebab kita muda lagi Jadi itu, saya tengok rumah dia, saya puas hati. Saya rasa, saya kata, ini mesti nak jadi isteri saya.
Tapi Alhamdulillah saya hasil daripada pendedahan berkenaan dengan Baitul Muslim dan perkongsian saya dengan orang-orang yang lebih tua daripada saya ni sekitar umur saya 15 tahun, saya sudah hidup bersama dengan orang tua, orang yang lebih tua. Saya suka bergaul dengan mereka, saya suka bertanya pendapat mereka, saya suka mendengar cadangan mereka. Maka mereka-mereka inilah yang mendidik saya. Apa-apa saja berkenaan dengan keputusan hidup yang besar, kita kena consult dengan orang yang lebih tua daripada kita. Kerana orang yang lebih tua daripada kita telah melalui perjalanan hidup dan mereka ada pengalaman. Orang tua, mereka bukan sakti, mereka bukan suci, mereka tidak kudus, mereka melakukan kesalahan. Tetapi tidak salah pada kita orang yang lebih muda untuk bertanyakan pandangan mereka supaya kita mampu mengimbangkan dengan pandangan kita. Maka saya, apa yang saya buat bila macam tu, saya rasa suka, apa saya buat? Saya tanya mak ayah saya, orang yang paling autoriti, ada autoriti paling tinggi dalam hidup saya. Ibu saya yang dah mengandungkan saya 9 bulan 9 hari, membesarkan saya berbelas-belas tahun. Tiba-tiba waktu saya nak kahwin dengan orang, saya tak cakap dengan dia. Macam mana saya boleh cakap I love you dekat seseorang tanpa saya cakap dulu dengan mak ayah saya? Remaja hari ni tak, mak ayah dia letak tepi. Nak kahwin pandai cari. Sebab tu mak ayah ramai terkilan. Sebab tu anak-anak bila nak kahwin awal, mak ayah ramai tak bagi. Dia dah bercinta dulu, dia dah itu, ini, dia dah bazir duit pelbagai. Tiba-tiba baru bawa balik rumah dekat mak nak kahwin dengan dia. Ada orang tu pula tak cakap apa, dah berzina dulu. Kantoi mak, baru tahu. Luka hati mak. Berzina sampai. Tak tahu pula ada hubungan ni. Dah skor, exam dah jatuh apa semua, dah macam-macam hal berlaku. Baru mak tahu. Jadi nasihat saya, sebelum kita cakap I love you ke apa kepada orang, perkataan yang memberikan harapan yang besar dan akan memberikan implikasi kepada hidup kita dan hidup orang tu, sebaiknya kita konsult dengan orang-orang lebih tua. Tak, kalau rasa mak ayah kita tak boleh nak terima pandangan kita, bukan jenis yang mendengar, saya faham ada ibu bapa perangai macam tu. Maka tak salah kita cari ustaz-ustaz yang kita kenal, ustaz-ustaz yang kita kenal, rakan-rakan yang kita sekolah, percaya dengan dia, bersembang akan hal ini. Saya bersembang dengan mak ayah saya. Saya ingat lagi nasihat ayah saya pada ketika itu. Ayah saya kata, awak ni baru 18 tahun. Orang tu pun 16 tahun. Apa kata awak bagi masa kat diri awak sikit? Maka saya bagi masa kat diri saya. Mak saya lagi senang. Dia kata apa? Dia tak cakap tak boleh ke apa. Dia cakap senang. Oh, nak kahwin zaman sekarang ni kena RM20,000. Dia dah bagi saya angka tu. Kau tak ada RM20,000, jangan cakap dengan aku. Maka saya pada waktu tu, saya tak marah mak ayah saya. Tapi saya nampak mak ayah saya tengah didik saya. Umi cakap RM20,000 bukan sebab Umi mata duitan, tapi dia nak cakap kat saya, hidup ni perlukan duit. Maka awak kena ada daya survival yang tinggi untuk cari duit. Kalau awak jenis nak minta kat mak ayah je, macam mana awak nak sara anak orang? Jadi kat sini saya latih diri saya. Dan lepas tu saya membesar macam itulah. Saya tak cakap lagi bab tu, saya prepare diri saya. Dan Allah izin, kalau Ustaz Zahrudin dia kata ini akses. Allah izin, mak kepada isteri saya sekarang, dia kontak saya. Rupa-rupanya waktu saya ziarah rumah tu, ni niat, ni saya rasa niat yang baik lah kan. Niat yang baik ni Allah akan bantu. Kita ziarah rumah sebab nak survey kan, pada masa yang sama nak bina ukhuwah. Tapi Allah izin, ni cerita Allah izin ni. Kita ni usaha je natijah tu Allah bagi. Allah izin, mak dia telefon saya bila saya dah pergi Jordan, dah jadi penulis buku semua, mak dia kontak saya. Saya masih baik dengan keluarga dia. Mak dia kontak saya, mak dia tanya. Rupanya kantoi saya suka anak dia. Tak tahu siapa kantoi kan. Tapi ni rezeki Allah bagi Lepas tu mak dia tanya, dengar kata Hilal suka anak makcik. Dia kata, makcik marah ke? Tak adalah, cakaplah dulu Hilal suka ke tak? Kau cakap, dia tak main lah kita. Tak boleh lah main lari. Kalau kau tak nak kahwin, kena cakap dengan mak ayah dia. Dia makcik cakap lah. Waktu tu umur saya baru 20 tahun. Makcik, serius lah makcik, Hilal memang suka anak makcik. Hilal nak jadikan dia isteri Hilal. Oh iya, hari tu datang rumah, kenapa tak cakap? Cakap kan senang. Gitu je. Tapi itu mak dia je yang suka kat saya. Anaknya belum lagi. Saya kena reject lepas tu, kalau nak tahu. Ni satu ciri yang saya, alhamdulillah isteri saya tak ada kat sini, saya boleh puji isteri saya sikit. Apa yang saya nak puji? Macam tadi Ustaz Zamri cerita kat kita kan, bila perempuan dapat ayat-ayat yang sentak-sentak ni, dia terus kan?
Tapi saya nampak isteri saya, bila ada orang lama dia, dia tak, Allah, ada orang lama aku. Oh, dia lah bakal imamku. Like kat Facebook kan, banyak sangat bakal imamku, bakal dia. Tapi isteri saya, dia mampu tekan butang pause. Ini yang saya rasa semua orang kena ada. Bila kita kena ngorat ke atau dilama ke, kita kena pandai tekan butang pause. Isteri saya tekan butang pause. Dia reject saya. Dia kata dia nak masa untuk berfikir. Jadi saya pernah rasa cinta ditolak, saya pernah rasa. Jadi saya pernah jadi zombie seminggu. Perkongsian ni saya ada tulis dalam buku terbaru saya sebelum aku bernikah. Saya rasa sebab tu buku tu laris sekarang. So orang nak pengalaman-pengalaman, tajribah hidupnya orang nak, supaya orang boleh belajar. Jadi saya macam tu. Nak cepatkan cerita pasal pengurusan cinta ni, Allah izin lepas tu 3 bulan lepas tu saya diterima. Dan kami pun dalam proses berkenalan. Apa yang saya buat adalah tidak memanjang-manjangkan bicara dengan dia. Katalah agenda dia bulan tu kami diwajibkan oleh mak mertua saya sekarang ni, mak dia, kami diwajibkan untuk berhubung sebulan sekali pakai email. Mak mertua kena wajibkan. Sebab kalau tak, saya tak mula, dia pun tak mula. Masing-masing nak jaga syarak. Jadi mak mertua kena bagi. Ustaz Zaharuddin kata, waktu bertunang ni ada rukhsah. Kita boleh untuk berhubung, untuk bertaaruf, untuk berkenalan, tahu dia suka apa, dia tak suka apa. Yang biasa-biasalah, bukan pergi keluar dating dan sebagainya, dua-duaan. Oh, saya nak kenal awak ni, jom kita pergi minum sekali kat kedai, dua-dua. Lebih berkenalan katanya. Tak boleh juga nak testing. Saya takutlah kalau awak ni ada masalah sikit dalam inilah hal-hal katil dalam selimut ni. Jadi kita testing dulu. Tak boleh benda-benda macam tu. Apa-apa yang berlanggar dengan syarak tak boleh. Okey. Jadi apa yang kami buat waktu tu, email sebulan sekali. Dan email tu mak dia akan baca. Kami takkan panjangkan lah. Okey, katalah agenda bulan tu adalah okey, kita nak ta'aruf pasal sekian. Cakap benda tu je. Dan dia akan reply, habis cerita. Dan lama-lama perbincangan tak akan jadi serius sikit sebab dia dah lama nak dekat kahwin. So banyak sembang pasal kahwin. Itu je. Dan percaya atau tidak, sepanjang 2 tahun saya bertunang dengan tunang saya pada ketika itu, sekarang jadi isteri saya, dia tak pernah cakap I love you, you love me. Dia tak pernah keluarkan kata-kata yang membuatkan saya macam buat angah, buat lalai, alpa, tak ada. Yang dia pesan apa? Awak rajin-rajin belajar. Awak rajin-rajin belajar. Itu je. Penghujung dia punya email, awak rajin-rajin belajar. Itu je. Dia tak pernah cakap I love you. Kadang-kadang saya rasa macam dia tak sayang aku ke? Dia ni betul nak kahwin aku? Saya yang macam tu pula. Tak, akhirnya saya muhasabah balik. Kenapa suka dekat dia ni? Sebab dia ni mahal. Dia tak murahkan diri dia. Dia tak lunyai-lunyaikan diri dia untuk tarik perhatian dia. Tapi dia ada maruah. Sebab tu saya nak kahwin dengan dia. Jadi saya pun kena bersabar dengan maruah dia yang mahal tu. Jadi saya tak boleh nak mani-mani sebelum berkahwin tu semua. Lepas kahwin kita masuk turbo mode. Turbo mode punya kita nak berasmara lah pun lepas kahwin. Sebelum kahwin ni banyak jaga. Saya keluar dating juga dengan dia. Tadi kata tak ada dating kan. Tapi saya keluar dating. Saya keluar dengan keluarga saya. Saya dengan keluarga saya, dia dengan keluarga dia. Ni pentingnya mak ayah kena faham lah. Bukan mak ayah yang jenis lara ayah. Ini mak ayah tu jenis lara. Hampa pergi duduk dua-dua kat meja tu. Kami, ibu bapa nak sembang kat meja ni. Tak boleh ya. Saya bila keluar dengan dia tak ada sembang pun. Jauh. Mak ayah yang sembang banyak. Kami ni duduk tengok-tengok dari jauh je lah. Tenang hati sikit lah. Oh, itu isteri aku. Okay. Jadi macam itulah kita pengurusan cinta. Islam tak mengharamkan cinta. Saya nak serah balik pada moderator. Saya rasa saya dah panjang bebel. Benda ni banyak ada dalam buku saya lah sebelum aku bernikah. Tapi Islam tak mengharamkan cinta. Cinta itu fitrah. Bagaimana fitrah tu boleh diharamkan. Tetapi kita kena uruskan dia. Pertama sekali syarak tu letak kat depan. Syarak tu dulu. Boleh tak boleh? Tak boleh syarak tak bagi, tak boleh. Jangan sentuh. Tak ada orang-orang, tak ada ni. Sebab tu saya kata, kalau benar cinta, dia akan segerakan perkahwinan. Dia tak ada, tak nak jumpa ayah dia, lambat lagi lah, kita ni, tak boleh. Sebab tu saya sentiasa nyatakan, kalau betul cinta, dia akan persiapkan diri dia dalam material, emosi dan rohani. Hubungan dengan Allah dah selesai, kematangan ada, dan daya survival untuk cari duit tu ada dalam hidup dia. Dia bukan orang yang entah nak bercinta je, kahwin tak ada, rumah tangga tak fikir, masa depan tu Islam tak fikir.
Itu orang, saya rasa tak ada dalam Islam cinta yang macam tu. Maksudnya cinta dalam Islam ni mesti nak bawa ke syurga. Maka kalau betul cinta nak bawa ke syurga, kita kena persiapkan diri kita untuk jadi orang yang layak masuk syurga Allah Ta'ala. Sebab kita perlu pimpin isteri kita. Saya tutup round saya ni dengan ayat Al-Quran, surah At-Tahrim ayat 6. Perintah Allah Ta'ala yang kita kena ingat ketika kita nak mencintai seseorang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Bagaimana cinta yang lemah longlai dan penuh tidak syarak itu boleh menjaga diri kita dan keluarga kita nanti daripada api neraka. Jadi cinta yang sebenar mesti nak pergi syurga Allah Ta'ala. Apa-apa yang bawa ke neraka Allah Ta'ala, itu takkan sesekali nama dia cinta, insyaAllah. Sebelum tu, saudara Ilan, isteri sebaya 2 tahun lebih muda. 2 tahun lebih muda. Tengok tu, hari ni dia 21. 21. Betul. Baik, terima kasih saudara Ilan. 21. 21 dengan 23. Muda lagi, insyaAllah. Baik, dan ceritakan tadi pengurusan cinta dan sedikit perkongsian pengalaman macam mana diuruskan. Kejut saya 2 tahun bertunang. Betul kan? 2 tahun bertunang. Saya ada seorang kakak ipar sebenarnya. Nak cerita sikit lah. Kakak ipar pesan, dia kata hati-hati. Kalau ada muslimat datang, perempuan datang tanya, Ustaz, kita bertunang dulu lah. Tak payah kahwin lagi, tunang dulu. Mungkin kan sekarang cabaran macam-macam kan. Orang tengok kan, mesti sini orang minta, sana orang minta. Kita bertunang dulu, tak payah kahwin lagi. Dia kata tak payah, itu semua menipu dia kata. Kalau dah tunang, mesti nak cepat kahwin. Betul kan? Tapi dia 2 tahun ni kira hebat lah. Ada butang pause tadi kan? Kan macam mana? Ya. 2 tahun tu kerana saya buat pertimbangan ini penting lah pertimbangan. Kalau nak cerita panjang lah. Tapi mudah ceritanya 2 tahun tu kerana saya mempertimbangkan keadaan dia yang masih muda dan masih belajar. Dan saya banyak kali attempt mencuba untuk kahwin lebih awal. Sebab saya tahu kalau 2 tahun orang akan tanya, apa pasal dia tunang 2 tahun? Tapi itulah pertimbangan. Orang yang matang dia akan buat calculation. Tapi saya menyegerakan perkahwinan, mempersiapkan diri. Duit apa semua saya sebenarnya dah bersedia untuk berkahwin. Lepas setahun untuk bertunang tu saya dah sedia dah. Tapi Allah izin je. Tapi saya rasa kan, bila kita ni bersedia, kemudian ya kita persiapkan diri. Lepas tu Allah atur tak jadi, sebenarnya Allah susun lebih baik untuk kita. Dan saya rasa bersyukur saya kahwin 2 tahun lepas tu. Sebab saya rasa lebih teratur hidup, lebih kuat dan lebih tersusun hidup saya. Akhirnya natijah serah pada Allah Ta'ala. Kita usaha je, insyaAllah. Awal tunang dia 21 kan, 23 kahwin, insyaAllah. Masalah kita sekarang ni nak kahwin. Cuba tanya ni, semua kat tangan, siapa yang nak kahwin sebenarnya? Semua kat tangan. Semua tak nak kahwin. Kita nak kahwin, semua kat tangan, tengok. Ada yang angkat berdua, semangat nak kahwin. Satu je, semua kat tangan, sekali tengok. Ya ramai nak kahwin. Tapi masalahnya baru lepas grad, aduh baru nak convocation, duit pun tak ada lagi. Betul lah Syami, betul? Duit pun tak ada lagi, tapi nak kahwin lagi. Saya ingat waktu di Syarah waktu seorang satu soalan kan, Ustaz, macam mana ni saya ni dah panas ni, tak boleh dengar cerita kahwin. Nak kahwin je, tapi duit tak ada, mak tak bagi. Tapi cuba kita tengok panel ketiga kita, Puan Nur Fatih, betul kan? Sedang belajar, tapi boleh dah perempuan kan? Lelaki 20,000 lelaki je dah, betul kan? Macam mana sedang belajar boleh menguruskan. Okay, kita sebut kongsi pengalaman kahwin pada usia muda tu satu, sekarang pun baru 21 22 tahun. Dan macam mana pengalaman usia muda dan berkahwin dalam keadaan masih belajar dan nak sambung pula belajar Tuhan, insyaAllah. Silakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita mulakan dengan doa Nabi Daud insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubbu man yuhibbuk wa 'amalu alladhi yuballighuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina wa min ahlina wa min al-ma'il barid. Wahai Allah, sesungguhnya kami mengharapkan cintamu. Kami mengharapkan cinta orang yang mencintaimu. Dan kami harapkan sampaikanlah kami
kepada perkara-perkara amalan-amalan yang bawa kami kepada cinta-Mu. Dan ya Allah, jadikanlah cinta-Mu lebih kami cintai daripada diri kami, daripada keluarga kami, daripada air yang sejuk. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Tuan Pengerusi moderator kita, Saudara Akram Ikrami, yang saya segani Murabi, insyaAllah Murabi Ummah, Ustaz Zamri Mangkok, yang saya segani lah. Pernah dengar ceramah Ustaz masa saya sekolah di SBP Arawang dulu, Alhamdulillah, bertahun-tahun dulu. Saudara Hilal Ashraf yang dihormati, novelis Islami, Alhamdulillah. Dan saya di sini orang yang biasa, tapi saya rasa kikut juga sebab seorang perempuan. Tapi saya Alhamdulillah, saya rasa kuat dengan kehadiran audien ramai perempuan, para pencinta, para pencari cinta hakiki, insyaAllah. Dan yang lelaki kita raikan sebab mereka sedang menempahkan segala cintanya. Masa saya pergi on the way tadi, semua penuh lelaki dekat Stadium Shah Alam. Jadi Alhamdulillah, apa pun al-mar'u ma'an ahabbah, seseorang itu bersama dengan apa yang dia cintainya. Dan saya ucapkan tahniah kerana memang perempuan ini penuh dengan cinta. Kerana kalau tanpa cinta, tiadalah kita, tiadalah ibu yang bersabar nak melahirkan kita, tiadalah banyak benda dalam dunia ini. Sebab itu cinta itu fitrah. Baiklah, jika ditanya pengalaman saya sendiri, sebelum tu saya suka untuk mengingatkan diri saya dan semua, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana mustannan falyastanni biman qad mat fa innal hayy la tu'min alaihi fitnah. Barang siapa yang nak ambil pengalaman, nak ambil pengajaran, ambillah pada orang yang telah mati. Kerana orang yang hidup ini tidak pasti lagi dia tu aman daripada fitnah. Boleh saya kongsi cerita? Boleh ke? Saya nak kongsi sebuah cerita yang saya tolong betulkan kalau salah. Satu cerita, pada satu zaman dan pada satu tempat, ada seorang lelaki yang tersentap apabila seorang lelaki yang hebat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, boleh tak aku nak kahwin dengan Fatimah? Boleh tak aku melamar puterimu Fatimah, wahai Rasulullah? Tersentaplah seorang pemuda yang mendengar lamaran tersebut. Siapalah diri ini nak dibandingkan dengan Abu Bakar yang kaya, Abu Bakar yang menginfakkan segala harta bendanya untuk Islam, untuk perjuangan Rasulullah. Siapalah dia nak dibandingkan dengan Abu Bakar yang dah membawa orang-orang besar, sahabat-sahabat masuk Islam seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Abu Talha dan sebagainya. Siapalah dia nak dibandingkan dengan Abu Bakar yang telah pun menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah sampai berdarah kakinya dipatuk ular untuk menyelamatkan Rasulullah. Sedangkan dia hanyalah pemuda biasa, pemuda yang miskin, pemuda yang tak ada apa-apa, yang hanyalah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah di tempat tidur baginda, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berhijrah. Siapakah dia? Sayyidina Ali karamallahu wajhah, kan? Lalu dia pun penuh redha, kan? Penuh redha, dia meraihkan Abu Bakar kerana kehebatannya, dan dia mendiamkan rasa cinta untuk Fatimah. Lalu harapan subur kembali apabila Rasulullah menolak lamaran Abu Bakar secara baik. Sekali lagi Ali tersentak apabila Rasulullah SAW didatangi oleh Umar Al-Khattab untuk melamar Fatimah, puteri baginda, ratu segala syurga. Lalu Ali pun senyap, kan? Kerana Umar ini, kalau kita tak tahu, Umar inilah sampai dia ni ditakuti oleh syaitan. Syaitan takut kepada Umar, kan? Kalau Umar berjalan, syaitan pun lari. Bayang tak hebatnya Umar, kan? Dialah pemisah antara kebatilan dan kebenaran, Umar Al-Faruq, kan? Jadi punahlah harapan Ali untuk menikahi
Fatimah radhiyallahu anha. Dan apabila apabila harapan subuh kembali, apabila Rasulullah SAW menolak lamaran Umar sekali lagi secara baik,